Kalau kita dah selalu baca mazhab Syafi'i, kita mengetahui ini adalah benda yang konsisten dalam mazhab Syafi'i. Kita memakai kaedah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Contoh kan, air ada, hanya boleh guna untuk separuh anggota. Mazhab Syafi'i kata apa? Dia wajib ambil wuduk juga walaupun separuh. Selepas itu baru tayamum. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Mazhab Hanafi bas, kalau air yang ada tak cukup untuk 4 anggota wuduk, terus boleh berpindah kepada tayamum. Okey. Jadi dalam masalah zakat fitrah juga, contohnya zakat fitrah RM7. Dia ada RM3 je. Adakah dia wajib bayar zakat fitrah? Ya. Dia wajib bayar zakat fitrah walaupun RM3. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sekadar yang ada, walaupun separuh. Cuma ringgit tadi kita sebut tu sebenarnya bukan mazhab Syafi'i lah, mazhab lain yang membolehkan membayar zakat fitrah menggunakan qimah. Itu yang diamalkan di Malaysia. Adapun mazhab Syafi'i sa' gantang, dia hanya ada separuh gantang. Adakah dia masih wajib bayar zakat fitrah? Ya. Al-maisur yasqutu bil ma'sur. Baca. Kemudian dibahaskan pula masalah yang lain. Dia wajib membayar zakat fitrah untuk diri dia dan orang yang di bawah tanggungannya. Orang di bawah tanggungannya misalnya ada 10 orang. Duit yang ada ni tak mampu untuk menyelesaikan zakat fitrah semua. Dia ada 7 kali 5 je. 7 kali 5. Maksud 5 orang je. Campur diri dia 11. Tapi yang ada tu boleh bayar zakat fitrah untuk 5 orang. Di sinilah ilmu taqdim dan ta'khir diperlukan. Maksudnya dia perlu utamakan siapa. Zakat fitrah tu untuk siapa dulu. Maka sudah tentulah pertama sekali dia bayar zakat fitrah diri dia. Okey, seterusnya qaddama nafsahu. Lagi selepas itu di sana ada isteri dia, ada anak dia, ada bapa dia mungkin yang dia tanggung, ada hamba sahaya dia. Maka siapa pula daripada kalangan mereka yang dia perlu takdimkan membayar zakat fitrah? Mereka. Baca. Isterinya. Kemudian anak dia yang kecil. Kemudian ayah. Kemudian ibu. Kemudian anak dia yang besar. Itu susunan dia. Susunan ini dia ada dia punya fiqh dia. Bagaimana fuqaha kita telah beristihad dalam menyusun benda ni. Apa pertimbangan yang mereka buat sehingga inilah susunan yang sepatutnya diikuti. Dan benda tu ada khilaf. Baca. Kamu bacalah dalam syarah. Kalau kenapa utamakan diri sendiri itu jelas lah. Diri sendiri, dia lah sahibnya. Kemudian isteri dia. Sebab daripada segi nafkah, kalau kita belajar dalam bab nafkah, nafkah yang paling berat adalah nafkah pada isteri. Kenapa pula dalam bab zakat fitrah kita ambil kira nafkah? Sebab orang yang wajib kita tanggung nafkah dia, kita wajib tanggung zakat fitrah dia. Sebab itu nafkah dan zakat fitrah ni dia ada hubung kait dalam kias dan seumpamanya. Kenapa pula zakat nafkah isteri itu berat? Kalau kita belajar dalam bab nafkah isteri yang diabaikan, dia adalah bersifat hutang, tunggak. Kalau orang tu dia setahun tak bayar nafkah isteri, maka mahkamah boleh arahkan dia bayar tunggakan. Dia kira hutang. Nafkah kepada selain isteri, dia bukan tunggakan. Contohlah dia abaikan nafkah anak, maka dia tak boleh disuruh untuk bayar tunggakan nafkah tersebut. Dia kalau dah berlalu, kira dah, dia tak ada hutang. Tapi nafkah dengan isteri adalah hutang. Maka dari situ pun kita dapat faham nafkah isteri menduduki tangga awal dalam nafkah orang yang kita wajib tanggung berbanding yang lain. Maka dalam zakat fitrah pun sama. Dia dahulukan dulu nafkah siapa? Zakat fitrah isteri dia. Seperti mana nafkah isteri dia juga. Faham? Kemudian menyusuli anaknya, iaitu dia punya furu' dia, anak yang kecil. Kemudian usul dia, ayah dia. Ayah dulu baru ibu. Ini pun dibahaskan. Ada khilaf kan? Kenapa dalam bab zakat fitrah ni kita utamakan zakat fitrah ayah banding ibu? Bukankah dalam bab nafkah ibu dulu baru ayah? Ummaka summa umma kan 3 kali Nabi sebut. Baca.
Baca matan. Terusnya tengok sendiri. Wahiyya sa'un. Berapa? Ini pun ada khilaf dengan mazhab lain kan. Berapa? Dia khilaf ni satu, gantang Hanafi dengan gantang Syafi'i dah beza dah. Faham? Gantang Syafi'i dengan gantang mazhab Hanafi tak sama. Walaupun perkataannya gantang, tapi dia punya terjemahan bagi gantang itu dalam bentuk sukatan dia beza, dia punya gram dia. Berapa? Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun beza kan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi. Baca. Kamu akan jumpa benda ni berulang. Dalam bab zakat tanaman pun sama. Ada qultu. Sebab apa? Dalam mengira yang asal itu Imam Nawawi berbeza dengan Imam Rafi'i. Kemudian jadi kita punya zakat fitrah kan, berapa daripada segi kilo berasnya. Itu pun berlaku khilaf di antara negeri. Ada satu kertas kerja yang dikeluarkan, bukan kertas kerja, artikel dikeluarkan tentang realiti perbezaan harga zakat fitrah di negeri-negeri di Malaysia. Sarawak lain, Kedah lain. Jadi soalan ni kenapa beza? Adakah perbezaan itu tak boleh diselaraskan? Adakah perbezaan kod di negeri-negeri ini begitu ketara? Contohnya negeri daripada Johor sampai Perlis, kodnya adalah beras. Jadi adakah memang penggunaan beras negeri-negeri ini memang perbezaan ni ketara antara orang Johor dengan orang Perlis? Dan adakah harga beras, kalau nak pakai harga lah, Sabah Sarawak mungkin lah ada perbezaan tertentu, maka dibahaskan. Maksudnya pengkaji itu menyeru ke arah menyelaraskan harga zakat fitrah kepada standard. Paling kurang Semenanjung ini distandardkan. Dia harga beras mungkin di Sabah Sarawak dia harga lain. Jadi kalau ada beza dia punya nilai dia, munasabah lah. Faham? Tapi kalau di Semenanjung ni dia tak ada beza. Beras di Johor dengan beras di Kedah sama je harga. Dia harga shilling. Beras ni benda harga terkawal. Faham? Dia sama. Jadi boleh tengok, boleh kita faham kenapa boleh berlaku. So saya ada print dekat bawah tentang kajian ni, bagus kita faham. Dia sebenarnya antara punca yang dinyatakan oleh pengkaji kiraan tradisional je. Oleh kerana kiraan tradisional dulu lain, maka dia membawa sampai sekarang. Kalau contoh kan, wilayah RM7. RM7 tu adalah harga bagi 2.7 kilo beras. Maksudnya satu gantang tu adalah 2.7. Tapi kalau dibelah Kedah, dia kata 3 kilo. Faham? Beza kan 2.7 dengan 3 kilo. Kenapa? Kenapa jadi beza? Dia sudah tentu beza pada sukatan. Kenapa beza sukatan? Kenapa mesti mengekalkan yang tradisional kalau kita boleh selaraskan? Itu soalan yang sepatutnya saya rasa masih tak selesai tentang perbezaan harga zakat fitrah. Dan majlis fatwa tu dia ada standard kan. Kalau Semenanjung kita pakai harga beras super apa tak? Super A. Ada tak buku warna biru yang saya selalu bawa? Ada dalam kelas ni? Keputusan majlis fatwa. Antara tu kalau kalau dijelmakan bentuk duit lah. Faham? Satu, perbezaan dia mungkin dari segi harga beras. Tadi sebut nama kan. Kalau beras macam ni harga dia lain. Kilo dia sama aja, tapi harga dia lain. Harga dia lain. Kalau kena wajib dibayar zakat fitrah. Itu istilah qutul mu'asyab. Qutul mu'asyab menuju apa? Qut yang wajib dibayar 1/10 ataupun dengan erti kata yang lain,
qut yang wajib dibayar bagi zakat tanaman. Wa kadza ni khilaf dalam Abi Daud, kamu akan belajar khilaf tentang adakah aqid ini wajib bayar zakat fitrah. Mazhab Syafi'i ya. Kemudian galakkan oleh pejabat agama kita bayar zakat fitrah dengan beras yang kita makan. Daripada segi kewajipan, kita wajib bayar zakat fitrah dengan beras standard yang dimakan oleh penduduk negeri kita. Itu yang dia ada tu. Beras super tempatan grade A, beras special tempatan. Kemudian dia ada beras yang peratus hancur dia 5%. Peratus hancur dia 10%. Ada tulis kan kat kampik beras tu kan. Jadi di situlah. Jadi orang biasanya makan yang mana? Yang peratus hancur 5 ke 10 ke. Jadi di situlah dia keluarkan harga beras. Faham? Kalau contohnya beras wangi, itu bukan yang biasanya orang kita pakai. Adalah orang makan kan. Kalau di Thailand mungkin beras wangi itu adalah beras yang biasa orang makan. Memang orang Thailand tak makan beras biasa ni. Maka untuk orang Thailand dia kena pakai harga beras tersebut. Di Kemboja pun sama. Kebanyakan pakai beras wangi tu. Beras Thailand tu kat sini orang panggil. Kita tidak beras tersebut bukanlah yang ghalib dipakai di negara kita. Apatah lagi basmati. Itu lagilah. Jadi sekarang ni dia ada galakan daripada Jabatan Agama, dia ni jenis makan basmati. Sebab basmati ni dia bagus untuk diet kan. Bagus lah. Sebab dia kurang apa, orang panggil apa tu? Benda apa tu dalam bahasa tu? Kanji. Makan basmati. Tapi mahal lah. Jadi diberi targhib supaya bayar zakat fitrah pakai beras yang dia makan. Dia akan jadi lagi mahal lah. Faham? Dia akan jadi lagi mahal. Tapi segi hukum dia, kita wajib bayar zakat fitrah berdasarkan apa yang biasanya orang tempatan makan, bukan yang kita makan. Baca sebelum tu sekali lagi. Baladihi, faham? Al-ghalib. Lagi? Jadi yang galakkan itu pakai yang wakilah tu. Faham? Cuma dia tak kata wajib lah, dia kata digalakkan. Itu yang diberikan harga yang saya sebutkan tadi, supaya dia bayar lebih pada zakat fitrah. Dan perlu diberitahu kepada awam yang kita bayar duit tu bukan mazhab Syafi'i, supaya dia faham lah ilmu. Benda tu sekadar ilmu untuk mereka. Dia pakai mazhab Maliki lah. Seterusnya dia boleh pilih. Tapi di Malaysia tak pandangan ni tak perlu yatakhayyaru bainal aqwat. Sebab qut di negara kita ni ada satu je beras je. Di negara yang qut ni pelbagai, dia ada beras, dia ada aqid, dia ada itu, dia ada gandum, maka yatakhayyaru bainal aqwat. Adapun di negara kita ada satu saja qut. Mungkin kalau nak dimasukkan pandangan yatakhayyaru itu adalah dalam masalah sekiranya pelbagai jenis beras digunakan, maka dia boleh pilih beras yang mana yang dia nak bayar sebagai zakat fitrah. Itu dhaif. Pendapat yang mutamaknya, walaupun pelbagai jenis beras digunakan, beras yang wajib dibayar zakat fitrahnya adalah yang biasanya ghalibnya penduduk negerinya gunakan. Tak boleh kurang daripada itu, lebih boleh. Baca. Itu dia. Wa yujzi'ul a'la 'anil adna. Dia nak bayar zakat sepatutnya grade B je, sebab itu standard di negara dia. Tapi dia nak bayar grade A, tak ada masalah. Tapi negara dia grade B, dia turun bayar zakat fitrah yang jenis grade C, tak boleh. Faham? Al-a'la 'anil adna boleh. Al-adna 'anil a'la tak boleh. Baca. Ma'ruf. Dalam zakat memang macam tu. Bayar lebih tak apa, bayar kurang tak boleh. Kemudian
wal i'tibar. Sekarang ini dibahaskan pula menetapkan status sesuatu qut itu sebagai a'la dan adna ni dari sudut apa. Kita nak kata qut ni adalah a'la, qut ni adna ni, iktibarnya tengok dari segi apa? Segi dia punya bagus untuk kesihatan ke, ataupun kita tengok dari segi harga dia ke, dan seumpamanya. Maka ini dibahaskan. Wal i'tibar baca. Dalam satu wajah kata kita tengok harga. Yang mana harga mahal, maka dia a'la. Yang mana harga murah, dia adna. Pendapat yang mu'tamad tidak. A'la dan adna itu ditengok dari segi apa? Banyaknya dia digunakan sebagai apa? Qut. Jadi contohnya kalau tempat tu yang banyak digunakan sebagai qut adalah B, maka dia a'la. Dia a'la. Baca syarah tu, bi ziyadatil iqtiyab. Jadi wal burru khairu minal arzi itu bukan konteks negara kita, betul tak? Negara kita mana ada bur. Orang tak pakai langsung sebagai qut. Jadi tak boleh guna ibarat tu. Oh, maknanya bagusnya bayar zakat gandum. Sebab dalam kitab kata wal burru khairu minal tamri wal arzi. Tidak, faham? Itu dari segi qut. Orang Arab lagi banyak makan. Kalau ada 3 benda tu, kalau depan dia ada roti, ada tamar, ada nasi, dia akan makan roti. Faham? Macam orang Pakistan, walaupun dia ada makan nasi, tapi roti tu adalah yang utama. Faham? Walaupun orang kita makan roti, tapi nasi adalah utama. Maka nasi adalah ziyadatul ikhtiyar. Kemudian bahkan gandum dekat negara kita ni, dia termasuk pun dalam ranking. Dia bukan qut pun. Faham? Yang dibahaskan kat sini, kalau tempat tu nasi juga qut, tamar juga qut, dan juga gandum juga qut. Kemudian dan di Yaman lah, Yaman roti pun orang makan sebagai qut, nasi pun orang makan. Okey. Lagi anna sya'ira khairun minat, apa tadi ibarat dia? Betul. Syair ni walaupun gandum rendah, tapi dia gandum, dia lebih orang jadikan qut banding makan korma aja. Dan korma dengan zabib, korma lebih banyak dijadikan qut berbanding kismis. Kemudian lagi baik, pendek macam boleh, semua boleh. Dia boleh bayarkan untuk diri dia satu jenis qut, bayar untuk orang yang dia tanggung qut yang lain pula, boleh. Walahu an yukhrija, boleh. Jangan lebih rendah aja. Contohnya, okey, dia untuk diri dia, dia nak bayar yang basmati punya harga, dia bayar RM21. Untuk yang dia tanggung bayar RM7, boleh. Faham? Ataupun terbalik, untuk diri dia bayar RM7, untuk orang lain bayar RM14 ataupun RM21 pun boleh. Tak ada masalah. Kemudian tak boleh. Tapi ini hanya terpakai kalau kita bayar zakat fitrah menggunakan beras. Dia tak boleh wala yuba'a. Contohnya dia nak bayar zakat fitrah setengah kilo, bukan setengah kilo, separuh daripada sok basmati, separuh lagi beras wangi, tak boleh. Faham? Kalau dia nak bayar satu jenis qut, dia kena bayar full daripada qut tersebut. Dia tak boleh tab'id. Separuh daripada satu jenis qut, separuh lagi daripada qut yang lain. Wala yuba'a. Tak boleh dibahagi-bahagikan
satu gantang kepada lebih daripada satu qut. Itu maksud wala yuba'adu as-sa'u. Kemudian bagaimana pula kalau negeri itu ada pelbagai qut yang orang makan dan semuanya adalah ghalib, tidak ada yang lebih ghalib berbanding yang lain. Maksudnya semua lebih kurang sama kebiasaan penggunaannya. Pilih. Dia pilih yang mana dia boleh bayar. Sebab semua qut itu menempati tempat yang sama. Tak ada siapa yang lebih daripada yang lain, maka semua hukum adalah sama, iaitu boleh digunakan untuk bayar zakat fitrah. Lalu pilihlah dia. Seterusnya, tapi kalau dia nak tanya dalam banyak-banyak tu yang mana afdal, itu lain. Yang mana boleh, semua boleh. Sebab semua itu adalah al-qutul ghalib. Kalau ditanya yang mana lebih afdal, kita tengok yang paling mulia. Asyrafuha. Baca. Jadi asyrafuha tu bagaimana pula nak diukur? Qut ini lebih mulia daripada qut ini. Cuba baca dalam syarah. Jadi asyrafuha maksudnya a'laha. Jadi a'laha tadi dah dibahaskan. Faham? Dah dibahaskan apakah yang dimaksudkan dengan a'la dan juga adna. Kemudian dalam bab zakat fitrah ni kita ada istilah al-muaddi dengan al-muadda anhu. Hamba dengan tuan. Tuan adalah muaddi yang membayar. Muadda anhu adalah hamba. Seorang suami dengan isteri, isteri adalah muadda anhu, al-muadda anhu, dan apa dia? Suami adalah al-muaddi. Maka fuqaha kita membahaskan harga, kalau bayar pakai harga lah. Qut, kalau kita bayar pakai qut, iktibarnya adalah adakah mengikut negeri muaddi ataupun mengikut negeri muadda anhu. Ini yang selalu dibangkitkan. Suami dia keluar 4 bulan. Masa raya adalah di mana-mana, Bangladesh ke India ke dulu kan, IPB. Isteri dia ada di Malaysia. Soalannya, boleh tak dia bayar zakat fitrah untuk isteri dia di India, di negara yang dia ada ketika itu? Faham? Okey, jawapan dia baca sekali lagi. Kalaulah hamba, dia buat masalah hamba, sama je. Hamba ni dengan isteri sama dari segi dia adalah al-muadda anhu, yang kita bayar zakat fitrah bagi pihak dia. Kemudian ada satu wajah yang ditarjihkan oleh Imam Rafi'i, kita ambil kira tu adalah balad apa? Baladil abdi. Hamba tu ada kat mana? Itulah iktibarnya. Hamba tu ada negeri orang makan gandum, tuan dia ada negeri orang makan beras, maka iktibarnya negeri hamba. Hamba ada kat mana? Ini apa? Biquti baladi apa? Abdi. Oh, yang ni bukan. Okey. Seterusnya. Bukan. Ini bukan khilaf Rafi'i Nawawi. Maksudnya inilah yang mu'tamad. Al-asah. Al-asah. Muqabil kata tak. Al-i'tibaru biquti baladil. Siapa? Sayyid. Muqabil. Wasani kata apa? Maliki. Samalah. Al-Maliki. Okey. Jadi balad isteri ke balad suami? Balad isteri. Faham? Baladnya apa? Balad isteri, bukan balad suami. Itu satu bab. Satu bab lagi. Okey, kita kata
ikut isteri. Isteri ada kat Malaysia, zakat fitrahnya RM7. Soalannya, boleh ke dibayar ke India? Tak apalah, dibayar dengan nilai RM7 lah, dengan duit India. Soalannya, boleh tak dia bayar di India? Duit itu tak ada masalah, dia naikkanlah harga sama macam harga Malaysia punya. Soalannya, boleh tak dia bayar di India? Maka kaedah zakat fitrah, dia hendaklah dibayar di tempat di mana muadda anhu ada. Faham? Satu, dia punya nilai dia ataupun kod dia adalah kod muadda anhu, satu bab. Satu lagi, dia hendaklah diberikan kepada orang miskin yang berada di tempat di mana beradanya muadda anhu. Muadda anhu. Ini atas qaul yang mengatakan tidak boleh pindah zakat. Ini masalah yang masyhur. Bila zakat fitrah selalu keluar masalah. Dia bila dalam mazhab Syafi'i ni, zakat ni dia tak boleh pindah. Dia tak boleh pindah. Kita kena bayar di tempat yang sepatutnya kita bayar. Bagi satu individu, zakat fitrah dia hendaklah diberikan kepada siapa? Hendaklah diberikan kepada fuqara ataupun asnaf, yang asnaf kawasan yang dia berada ketika tenggelamnya matahari malam raya. Asnaf tu dia kena bagi kepada siapa? Asnaf yang dia berada di tempat itu ketika tenggelamnya matahari malam raya. Itu kalau dia. Samalah juga, isteri dia berada di mana, maka di tempat itulah zakat fitrah itu hendaklah dibayar. Maka dia kerja KL, malam raya dekat Kelantan. Jadi yang dia bayar zakat fitrah di KL tu kira sah ke tak? Faham? Dikira apa? Dikira sah ataupun tidak? Maka jawapannya tak sah. Faham? Jawapannya tak sah atas pandangan yang mengatakan tak boleh pindah zakat. Kalau pindah zakat dikira tak bayar zakat, atas qaul tu. Faham? Atas qaul itu. Maka orang yang bayar zakat fitrah kat tempat lain, dia raya tempat lain, maka dia boleh taklid pandangan yang mengatakan boleh pindah apa? Pindah zakat. Faham? Sepatutnya kita kena bayar kat tempat yang kita ada malam raya, tapi kita dah bayar awal. Maka sebenarnya kita sedang memindah zakat. Tempat sebenarnya kat sini, kita bayar kat sini, itu dipanggil pindah. Faham? Muktamad mazhab Syafi'i tak boleh pindah, tapi ada ulama Syafi'i yang membenarkan pindah. Paling kurang dia buat tu, dia tahulah. Dia tahu. Kalau dia nak buat juga atas mazhab Syafi'i, dalam keadaan tak ada khilaf, maka dia tunggu balik nanti kampung, baru dia bayar zakat fitrah kat sana. Faham? Dekat sini dia tak bayar lagi. Sebab zakat fitrah dia orang berebut. Faham? Negeri-negeri ni berebut. Sebab dia boleh buat duit banyak. Faham? Sebab apa? Zakat fitrah ni zakat yang banyak, sebab setiap orang wajib bayar zakat fitrah. Setiap orang. Jadi jumlahnya banyak. Tapi tidaklah kata dia mengatasi zakat perniagaan. Sekadar mungkin besar lagi, sebab juta-juta kan. Ada amil zakat yang mana masa yang Covid baru ni kan dibuat, kita boleh bayar zakat fitrah online. Memadai dia sharekan QPR tu. QPR dia. Faham QPR? Yang scan kod bar untuk transfer duit. Jadi dia share kat Facebook, okay, siapa nak bayar zakat kat saya, hanya scan QPR, bayar. Jadi makin banyak kita boleh kutip duit zakat fitrah, makin banyaklah amil akan dapat. Betul tak? Jadi ada amil yang mana dia buat marketing. Faham marketing? Dia belanjakan duit supaya bayar semua, bayar zakat fitrah dengan saya. Dia belanja duit ribu-ribu, supaya semua orang bayar zakat fitrah dengan dia. Dia belanja berapa? Siapa cerita apa ni? Dia belanja 20,000, orang bayar zakat fitrah kat dia 500,000. Baloi ya? Faham? Jadi 500,000 bahagi 12, bayar. Dia 1/12 yang amil akan dapat. Wallahu a'lam. Bukan 1/8.